A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini pelajar sekalian, kita lihat sedikit teknik menjawab soalan SPM untuk pendahuluan. Untuk bahagian yang pertama, format pentaksiran bagi pendidikan Islam mulai pada tahun ini untuk KSSM. Jadi penerangan ini berdasarkan kepada buku format SPM 2021 yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan KPM. Baik, kita lihat seimbas lalu sahaja. Untuk pendidikan Islam, pertama, kertas 1, 2, 2, 3 palang 1. Yang kedua, 1, 2, 2, 3 palang 2. Okey, yang ni ujian bertulis. Okey, di bahagian sini pelajar sekalian, UTQH. Ya, ni kertas 1. Yang ni kertas 2. Jadi kedua-dua soalan daripada kertas 1 dan kertas 2 diambil daripada buku teks Pendidikan Islam tingkatan 4 dan tingkatan 5. Kemudian yang kedua daripada DSKP. Jadi sukatan untuk soalan melibatkan tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jika pelajar sekarang berada di tingkatan 5, perlu mengulang kaji semua tajuk di dalam tingkatan 4. Jadi diharap pelajar ambil maklum tentang perkara ini. Masa menjawab untuk kertas 1 ujian bertulis 2 jam 30 minit. Masa menjawab untuk UTQH kertas 2 10 minit. Jadi dijadualkan untuk kertas 1 akan diadakan pada Mac 2022. Ini tertakluk kepada Lembaga Peperiksaan dengan pengumuman semasa daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Masa untuk UTQH sebenarnya dah bermula sepatutnya April hingga Jun 2021. Ditangguhkan Jun hingga September 2021. Dan untuk yang seterusnya kita tunggu sajalah pengumuman terkini. Kemungkinan bila mana sekolah dibuka bersemuka nanti, sesi ujian UTQH akan dijalankan di sekolah anda. Seterusnya pelajar-pelajar sekalian, kita teruskan dengan format. Apa format soalan untuk ujian bertulis ni? 2 jam 30 minit. Okey, ada 5 soalan subjektif. Jadi soalan yang pertama dalam bahagian Al-Quran, tajwid dan hadis. Soalan kedua dalam bahagian akidah. Soalan ketiga dalam bahagian fiqh.
Soalan yang keempat dalam bahagian sirah. Sirah dan tamadun. Dan soalan kelima dalam bahagian akhlak. Manakala untuk UTQH format, ada 4 soalan. Soalan yang pertama, tilawah Al-Quran. Yang kedua, hafazan. Soalan ketiga pun hafazan. Dan soalan yang keempat, bacaan hadis. Seterusnya pelajar sekalian, kita lihat markah. Markah untuk kertas 1, 100 markah. Wajaran 80%. Untuk bahagian yang pertama 20 markah. Bahagian yang kedua 20 markah. Bahagian yang ketiga 20 markah. Bahagian yang keempat 20 markah. Dan bahagian yang kelima 20 markah. Jadi jumlah 100 markah. Dan membawa wajaran 80%. Untuk markah UTQH ujian lisan ini 100 markah. Membawa wajaran markah 20%. Jadi 80 tambah 20 100%. Jadi UTQH ini penting sebab dia membawa 20 markah, 20% penuh untuk subjek pendidikan Islam SPM. Bagaimana pula pembahagian markah untuk UTQH? Tilawah 50 markah. Hafazan, ada 2 soalan daripada hafazan, 30 markah. Setiap satunya membawa 15 markah, 15 markah. Dan hadis 20 markah. Untuk pecahan setiap 50 markah, 30 markah dan 20 markah ni pula, nanti saya akan berikan dalam siri yang lain. Jadi seterusnya kita akan cuba mengira berapa jumlah markah yang kemungkinan kita akan dapat. Contoh bahagian hadis, Al-Quran tajuk dan hadis untuk kertas 1. Yang ni kita mendapat 18. Seterusnya akidah contoh kita dapat 15 per 20. Bahagian yang ketiga 15. Bahagian yang keempat 15. Dan bahagian yang kelima kita mendapat 18. Jadi jumlah keseluruhan 81. Jadi 81 per 100 darab 80. Sebab wajaran 80. Jadi kita akan mendapat markah penuh 64.8%. Yang ini untuk kertas 1. Contoh yang kedua, tilawah, contoh bacaan kita baik, cemerlang, kita mendapat 45 markah. Hafazan kedua-duanya kita mendapat 28 markah. Contoh
Kemudian hadis, kita mendapat 18 markah. Contoh. Jadi jumlah 91. 91 per 100 per 100 markah kita darabkan dengan wajaran 20%. Okey, di sini 18.2%. Jadi markah penuh yang kita dapat 64.8% kertas 1 tambah 18.2% kertas 2 sama dengan 83%. Inilah markah kita. Jadi atas 80. Sebab tu saya beritahu kertas 2 UTQH, ujian tilawah hafazan Quran dan bacaan hadis ini sangat-sangat membantu bagi calon pada tahun ini. Ya. Jadi setakat inilah sahaja penerangan ringkas berkaitan dengan format pentaksiran berdasarkan buku format SPM yang telah diberikan oleh Lembaga Periksaan Malaysia. Diharapkan dengan penerangan ini, pelajar akan dapat memahami, dapat gambaran awal berkaitan dengan kertas Pendidikan Islam 1223 palang 1 untuk kertas 1 dan 1223 palang 2 untuk kertas 2. Kedua-duanya untuk subjek Pendidikan Islam. Jadi sekadar itu saja, kita akan bertemu dengan bahagian yang kedua dalam penerangan secara terperinci berkaitan dengan setiap daripada bahagian-bahagian yang diterangkan ini. Diharapkan pelajar akan terus mengikuti channel ini untuk penerangan-penerangan yang akan datang berkaitan dengan teknik menjawab soalan SPM khusus bagi pendidikan Islam. InsyaAllah semoga berjaya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.